Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu faqad fata hadiyahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi rakan-rakan yang meminati ilmu faraid dan hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, sebelum kita memula mari kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh dengar suara saya tak? Puan Siti boleh dengar? Jelas? Terus. Boleh Ustaz. Boleh. InsyaAllah. Sebab saya setting ni kau tak kuat juga tak tahulah. Okey. Alhamdulillah, jelas. Jelas Alhamdulillah. Terima kasih siapa yang ada kat sini. Ustaz Umair ada, Puan Siti ada, Cik Zahidi, Ahmad, Puan Rosinah Mahmud, antara orang yang memang tak ketinggalan tiap-tiap hari Saya hari bersama Jumaat. Ustaz Umar ni, Doktor. Oh, ya ke? Bukan Ustaz Umar ya? Okey. Bagi nama Ustaz Umar, kita bersama. Okey. Okay. Ustaz Solah ada, Haji Din ada, Muhammad Cik Muhammad Zainuddin ada, Muhammad bin Yusuf ada. Alhamdulillah. Kita sekarang ni ada lebih kurang dalam 8 orang partisipan. Biasanya kita ada 19 orang. Jadi mungkin lewat sikit kot dia orang masuk kan. Biasanya kita ada masalah dari segi teknikal kan. Alhamdulillah. Kami di Gong Badak ni baru je ada air. Kami baru je ada air. Petang tadi ada air. Alhamdulillah, kau tak mengangkut je air kan. 1 hari 4 trip kan. Jadi hari yang pada minggu lepas tu saya mohon kemaafan lah. Ya, sebab kita nak belajar kan, tiba-tiba ada keuzuran kan, menyebabkan saya terpaksa meninggalkan kelas kita. Dan kita akan sambung pada hari ini. Kita buat start over lah. Ya, kita start over. Kita start semula lah. Bagi setengah-setengah mungkin dah mengetahui, ada setengah-setengah belum lagi mengetahui. Ya, iaitu pembesaran, iaitu yang kita nak belajar ini adalah aun. Ya, aun. Ia dimaksudkan dengan pembesaran ataupun kita kata sebagai aun, iaitu pembesaran jumlah saham ya, daripada satu jumlah asal masalah berapa kepada asal masalah yang seterusnya. Nanti kita akan bincang lah. Tetapi kurang jumlah nilai harta yang diperolehi oleh waris yang terlibat, ini berlaku disebabkan oleh kelebihan peruntukan yang diperolehi oleh waris. Duit sikit tapi saham ataupun bahagiannya besar daripada yang sepatutnya kan. Jadi waris yang tidak memperolehi bahagian mereka sekiranya jumlah saham itu tidak dibesarkan, ya, untuk mengatasi masalah ini syarak membolehkan harta ini diaulkan, ya, mengikut kaedahnya. Pembesaran ataupun aul ini akan melibatkan keseluruhan harta. Minggu lepas kita bincang bagaimana satu orang yang pengamal, satu orang imam, ya, dia mengagih harta pusaka, tetapi dia mengetahui dua daripada tiga kaedah, ya, kombinasi ilmu itu. Dia tahu cuma iaitu ilmu nasab dan juga ilmu fatwa, tapi dia tak belajar ilmu matematik. Kita ingat ilmu matematik tu adalah simple je, tolak campur je. Rupanya kaedah faraid ni tidaklah begitu seperti yang kita sangkakan. Ya, dia ada kaedah-kaedahnya.
Jadi kalau misal kita kata kita dah belajar matematik, kita kata senang je. Belum tentu belum tentu. Kita kena belajar bagaimana untuk mempraktikkan ilmu matematik di dalam pengurusan harta pusaka. Dengan pembesaran jumlah saham ini, ia akan mengurangkan jumlah harta pusaka yang diperolehi oleh setiap waris. Kita ingat, kita dapat dah macam minggu lepas kita kata suami dapat seorang mati, meninggalkan suami dan juga dua orang adik-beradik saudara dia kan. Saudara. Jadi suami akan dapat 1/2 sebab tak ada anak. Ya. Dan adik-beradik saudara si mati ni ada 2 orang perempuan, dia dapat 2/3. Ya. Kalau diikutkan macam cerita minggu lepas, duit ada 6,000 dibahagikan dengan separuh, dapat 3,000. Ya, baki lagi 3,000. 2/3 daripada 6,000, 4,000. Jadi kesilapan dekat situ kan. Jadi sepatutnya kalau Pak Imam tu belajar ilmu faraid, dia tak akan bagi 3,000 kepada si suami. Dia akan sebab dia tahu ini bahagian ini adalah bahagian aun. Aun kena berhati-hati, ya. Kita kena tahu waktu bila nak bagi. Maknanya kita kena mahir dalam pengurusan kaedah pemberian di dalam pembesaran aun ini. Pengurangan jumlah ini akan melibatkan semua waris dari siapa yang terkecuali. Inilah keadilan pembahagian pusaka mengikut kaedah yang telah diletakkan oleh syarak. Tak ada siapa pun dalam keadaan seperti ini akan merasakan bahawa dia dizalimi. Kan? Kita ingat kita bagi awak kena bagi 3,000. Padahal 2,000 lebih je. Itu bukan menzalimi. Itu adalah ketetapan. Atau tertindas berhubung dengan pembahagian ini. Pembahagian pusaka dengan cara aun ini telah berlaku pada zaman Khalifah Umar lagi. Ya. Pada zaman Umar lagi dah berlaku dah macam ni. Macam mana nak mengatasi masalah tersebut. Okey, kita lihat dalam satu contoh. Ya. Kita lihat contoh. Mana ke bendanya? Sekejap ya. Kita jumpa. Okey. Okey. So sekarang ni kita lihat siapa mati. Dalam kes ini, kan ada seorang peneroka telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang suami. Ya. Si suami ini okay. Si seorang peneroka ini pasangan dia iaitu telah meninggalkan suami. Maknanya si mati, ya. Si mati meninggalkan saudara sebapa, ya. Meninggalkan saudara sebapa, okay. Perempuan, ya, perempuan dan seorang saudara seibu. Ya. Satu lagi saudara seibu perempuan. Ada suami, ya, ada suami. Jadi kita sebelum ni ini kita panggil sebagai siasatan waris. Kita tanya siapa mati. Si mati ni ada siapakah warisnya? Kita tanya dengan dia. Ada suami. Ya, si mati meninggalkan suami. Kita tanya dengan dia, ada ibu ataupun bapa si mati. Tanya dulu. Macam tu kita tanya.
jawapan dia tak ada. Kalau jawapan dia tak ada, kena naik ke atas. Tanya. Walaupun soalan tu bodohnya punya soalan. Okay. Ini berdasarkan Ustaz Wadul Halim lah. Okay. Kalau walaupun soalan tu bodoh, dia kata dah tua dah Ustaz. Dia kata takkan ada lagi hidup. Tak apalah, tanya je lah. Kalau ada. Kan. Atas ni kita panggil nenek kan. Nenek belah ibu ada ke tak ada? Sebab apabila kedua-dua ni tak ada, ibu ni mati dulu, kemungkinan besar ibu nenek ni boleh terima. Ya? Nenek ni boleh terima. Tapi nenek pun mati juga. Ya? Kemudian kita tengok, sebab dua-dua mati, kita tanyalah kat sini ada lagi ke tak? Nenek dengan datuk ni pun mati juga. Kemudian kita tanya, si mati ada anak? Tak ada anak. Bila dalam keadaan macam ni, ya, dalam keadaan macam ni, saudara seibu ni wajar kita tanya kalau dia ada. Kalau dia ada. Sebab kebanyakannya orang yang kita tanya tu dia kata tak, ataupun adik-beradik dia ni lah, ya, yang ini ni, dia akan cakap tak ada kerana dia menyangkakan saudara seibu ni tak boleh bersaka. Ya? Dia akan menyangkakan bahawa saudara seibu tak boleh bersaka. Jadi dia kata dia je ada. Jadi kita tanyalah. Kita tanya mak kahwin berapa kali? Ya? Mak kahwin berapa kali? Kalau mak kahwin 2 kali, ada anak tak? Dia ada anak tak? Kalau dia ada anak, anak dia dengan perkahwinan terdahulu tu dikira sebagai saudara seibu. Yang ini ni. Yang ini saudara seibu ni, syarat dia adalah tiada keturunan lelaki ke atas dan juga tiada keturunan ke bawah. Dua-dua ni tak ada. Ya? Golongan lelaki, jalur lelaki tu tak ada dan juga tiada keturunan ke bawah. Jadi saudara seibu boleh terima pusaka. Okey. Kita kira lah. Okey. Bila kita dah tahu macam ni, kita tulis iaitu yang tinggal suami. Lepas tu kita ada saudara sebapa perempuan dan saudara seibu. Ya. Suami, ini kes yang kita cerita ni adalah kes Aun. Ya. Suami dapat berapa? Kita tengok macam ni, suami dapat 1/2. Saudara sebapa perempuan dapat berapa? Dapat 1/2 juga kan? Dapat 1/2 sebab dia seorang. Saudara seibu dapat berapa? Dapat 1/6. Asal masalah sebelum ni kita dah bincang lah. Sebagai revision, kita ada pembawah 2 dan pembawah 6. 2 yang atas ni tak payah kita ambil lah sebab dua-dua pembawah tu sama. Jadi kita kena dapatkan asal masalah. Macam mana kita nak dapatkan asal masalah? Iaitu kita kena dapatkan gandaan sepunya terkecil GST. Okey? Kita boleh nampak dah kat sini 2 dengan 6. 2 boleh pergi 6. Jadi kat sini kita letak 6 lah. Sebab itu yang paling kecil sekali. Okey? 6, 2, 6 bagi 3, 6 bagi 2 dapat 3. 6 bagi 2 dapat 3. Dan 6 lah tu. Okey? 6 bagi 6 dapat 1. Jumlah 7. Jadi inilah sebenarnya apabila kita ada asal masalah 6, kita nak jadikan 7. Macam mana ni boleh jadi 7? Kadang-kadang kita masa peringkat awal kita belajar dulu, saya belajar dulu kan. Macam mana boleh jadi 7? Jadi dekat sinilah aul ini digunakan. Di mana dia ada 3 jenis, ya, 3 masalah. Iaitu masalah pertama adalah masalah 6. Tak nampak. 6. Asal masalah 6, dia boleh dibesarkan kepada 7, 8, 9, 10. Okey? 6. Asal masalah 6 ni, asal masalah dia tu. Okey? Asal masalah 6 boleh dibesarkan kepada 7, 8, 9 dan juga 10. Kemudian kita ada masalah 12. Ya, kita ada masalah 12. Masalah 12, ya, asal masalah 12 boleh dibesarkan kepada 3, ya, 13,
kemudian 15 dan juga 17. Kalau kita jumpa asal masalah 12 dan bahagian itu terlebih kan. Jadi kalau misalnya kata kena 13, 15 dengan 17, alhamdulillah lah. Itu adalah kita katakan sebagai masalah aun. Okay. Dan yang terakhir sekali adalah masalah 24. Asal masalah 24. Asal masalah 24 boleh dibesarkan kepada satu saja, iaitu 27. Kalau kita dapat 24, kita nak jadikan 20, kalau dapat 25, itu bukan masalah aun. Ya. Mungkin kesilapan dalam kita, kesilapan kita dalam mengira. Kena perhatikanlah. Okey. So sekarang ni ada 3 masalah ya. Ada 3 masalah. Dalam aun ada 3 masalah, iaitu asal masalah 6, asal masalah 12 dan juga asal masalah 24. Kalau kita dapat lain daripada 3 masalah ni, maknanya kita silap lah. Ya, kita silap. Jadi 6 ini boleh dibesarkan kepada 7, 8, 9, 10. Dalam kes ini, ya, si mati meninggalkan suami, ya. Si mati meninggalkan suami, meninggalkan saudara sebapa perempuan dan saudara seibu perempuan. Okey. Jadi dekat sini, kalau lah misal kata duit dia ada 35K. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat kalau ada duit 35K ni, 35,000 ni. Jadi yang 7 ni kena naik ke atas. Jadi asal masalah 7. Bukan masalah 6 lagi. Jadi tulis balik 331. Jadi jawapan dia cukup 7. Jadi 35 ni, 35K dibahagikan dengan 7 bahagian. Bahagi dengan ini. Dan kita akan dapat bahagian dia sama juga dengan 5,000 kan. Dapat 5,000. Jadi 5,000 ni tadi darabkan dengan 3, kita akan dapat sama juga dengan 15,000. Yang dua pun satu ni kita akan dapat sama dengan 5,000. Mana sini 15K, 15K dan sama juga dengan 5K. Macam tu. Selesailah masalah, asal masalah 6 dibesarkan kepada 7. Okey. Yang ini kalau boleh buat catatan lah bagi yang baru belajar kan. Kena buat catatan lah. S aun. A-U-L. Aun. Okey. Kalau bahasa Jawinya ain waw lam. Aun ya. Okey. Okey. Kemudian katakanlah kita ambil satu contoh lain pula ya. Kita ambil satu contoh lain. Ada bunyi krik-krik tak? Bunyi kuat lah krik-krik. Saya tak tahu nak buat macam mana bunyi krik-krik. Bunyi? Bunyi krik-krik. Bunyi? Bunyi. Tak tahu saya nak buat macam mana ni. Gema sebab Okey. mungkin ingat kot Ustaz. Tu lah dia. Kalau tak bercakap tak bunyi. Bila Ustaz bercakap tu dia bunyi. Tak apalah, janji boleh dengar suara saya kan. Sebelum ni bunyi suara slow kan. Sekarang okey, sekarang ni okey. Okey. Kemudian macam ni okey. Ada bunyi tetapi Allah tak ganggu suara. Okey. Macam ni okey. Okey. Cuba Ustaz Okey. cakap lagi. Okey, boleh tak? Hilang dah klik-klik tu. Aku sikit bunyi. Okey. Ini ada kan sikit. Sebab saya pakai mixer dekat sini. Jadi saya tak pernah guna pun mixer tu. Hari saya kata try lah tu. Ni akan baiki dia kan. Doktor, okey orang doktor. Nak running semua-semua ni memang kami kena letak telefon kat telinga. Now it's good. Oh, It's ya good ke? now. Okey, bagus. InsyaAllah lah apa ni, saya sekarang dah peringkat akhir dah sebenarnya buku saya tu pun. Nanti siapa-siapa pelajar saya tu nanti insyaAllah saya bagilah satu buku secara percuma kan. Nanti kalau misalnya tuan-tuan ya nak mengajar nanti sila guna buku saya. Tu. Kan. Cumanya minta satu je lah.
minta nombor apa ni postage lah kan. Buku saya belanja. InsyaAllah. Okey. Ustaz. Ya. Okey, kita teruskan. Okey, so sekarang ni masing-masing mungkin boleh itulah kan. Okey, so sekarang ni seorang mati, ya, seorang mati dengan statement ni. Seorang mati meninggalkan seorang suami, dua orang saudara lelaki seibu dan dua orang saudara seibu perempuan. Saudara seibu sebapa perempuan, ya. Si mati, okey, si mati meninggalkan suami. Ada suami. Bila kita bercakap dengan orang kan, bila bercakap dengan orang, biasakan diri kita dengan melukis gambar rajah ni. Walaupun kita dah mahir sebenarnya, saja lukis. Kita jadi orang tu kena, oh macam ni rupanya buat apa ni, buat pusaka kan. Jadi kita tak akan miss apa ni masa kita nak menyoal orang tu. Kadang-kadang kita tak miss. Saya masih teringat lagi Ustaz Wan Halim kata apa, kita selalu lupa nak sebut saudara seibu. Saudara seibu. Dalam kes tadi lah. Dalam kes yang macam ni, okey. Bila keluarga apa ni, keturunan atas dah tak ada, keturunan bawah dah tak ada, wajar kita tanya ni. Sebab syarat dah memenuhi. Jadi kadang-kadang kita terlupa. Dan kadang-kadang SI ni boleh memberi impact kepada ibu. Ibu ni kalau misal kata minggu depan punya kisah lah yang kita iklan awal lah kan. Ibu ni dia bergantung kepada saudara-saudara si mati ni tadi. Jadi kalau lah misal kata saudara ni lebih daripada seorang, kalau misal kata kita tutup SI kan. Oh dia kata seorang je ada ni. Maknanya dia dapat 1/3, betul tak? Betul tak? Positif kan? Dia patut dia dapat 1/3. Tapi kita lupa nak tanya SI ni. Jadi sepatutnya dia dapat 1/6. Tapi kita tulis 1/3. Kita silap. Kita silap memberi fatwa kerana kita ingat dia dah bagi dah jawapan semua sekali. Tapi kita wajar tanya SI ni. SI ni kata Ustaz Wan Halim, kebanyakan orang terlupa nak tanya. Jadi saya ni cuma sampaikan je lah sebab dia dah lama dah main dengan Faraid ni, dia dah tahu dah sepak terajangnya. Jadi dia selalu tekankan di dalam kuliah dia kan, kerana sebelum ni saya selalu hadir dekat dalam kuliah dia selalu cerita pasal ni lah. Ni, dia tekankan jangan lupa, dia kata SI ni ramai orang lupa. Dia ingat SI ni apa ni tak dapat. Dia kata, kan. Padahal dalam hukum SI wajib dapat sekiranya memenuhi syarat tiada keturunan lelaki ke atas dan juga tiada keturunan ke bawah. Bila ada je ini dah mencukupi syarat, SI boleh terima pusaka. Okey. So sekarang ni si mati meninggalkan suami. Lepas tu dia ada dua orang saudara seibu. Tu kat sini. SI ada dua orang seibu, lelaki-lelaki. Kemudian dia ada dua orang saudara seibu sebapa. Saudara seibu sebapa ada dua orang lelaki. Perempuan ada dua orang. Okey. Jadi dekat sini kita cuba kira. Suami dapat berapa? Okey. Biarlah kita apa kata orang tu? Kita cakap, bila kita terangkan dengan orang, kita bagi tahu sebab dia kenapa. Macam saya selalu mengurus satu pusaka kan. Saya bila saya berdepan dengan orang ni, saya kata, suami dapat berapa? Suami dapat separuh. Kenapa suami dapat separuh? Sebab si mati tidak meninggalkan apa ni keturunan. Okey. Jadi dia pun belajar sama lah sebenarnya. Dia belajar, oh ya ke? Dia kata suami dapat separuh, baru ni tahu. Ini kes ni baru lagi saya tu kan. Jadi saya nampak sangat orang memang tak tahu. Bila dia tak tahu, kita educate dia. Kita ajar dia. Orang yang jenis orang awam ni, dia tak nak tahu banyak-banyak, dia nak tahu dekat keluarga dia je. Jadi kita memberitahu masalah, kita beritahu bahagian yang sepatutnya. Dan dia akan satu hari nanti, dia akan bercerita dengan kawan-kawan dia, oh
Dia kata, apa ni, aku dulu dapat gini, dia kata kan. Sebab dulu ustaz tu kata macam ni. Itu adalah satu, kata orang tu, information untuk dia. Dan disampaikan pula kepada orang lain kan. Ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita dapat ilmu ni, jangan kita sorok-sorok, kita kata, suami dapat 1/2. Dia tak dapat ilmu. Kan? Dia tak dapat ilmu. Kenapa dapat 1/2 tu dia tak tahu. Jadi kita nyatakan dah suami dapat 1/2 kerana si mati tidak ada keturunan. Okey, saudara seibu sebapa perempuan, 2 orang tu dah tentu dapat 2/3 kan? Dapat 2/3. Lepas tu saudara seibu pula ada 2 orang lelaki. Baik lelaki ke, baik perempuan ke, dia akan dapat 1/3 dia. Bahagian dia sama. Ya? Bahagian dia sama. Kalau seorang dapat 1/6. Kalau Balik. kalau misal kata dia berbilang, dia akan dapat 1/3. Dia terbalik dia sebaliknya. Okey? Patutnya kalau yang sebelum ni kita kira daripada yang besar kepada kecil, yang ni daripada kecil pergi ke besar kan, terbalik kan, opposite kan. Okey. So sekarang kita tulis. Siapa? Suami, kemudian kita SIBP ada 2 orang dan SIL ada 2 orang. Jadi kita tulis kat sini, suami akan dapat 1/2. Kemudian SIPP dapat 2/3 sebab dia lebih daripada seorang. Okey. Kemudian, dan ada orang tanya, dia kata, lelaki ni tak meninding dia ke? Kan? Sebenarnya dia ikut syarat. Dia ikut syarat. Ini saudara seibu lelaki ni, dia tidak terbabit pun. Kalau ada lelaki kat sini, kan? Ada saudara seibu sebapa lelaki. Saudara seibu sebapa lelaki ini, dia tidak mendinding saudara seibu lelaki. Sebab syarat dia adalah kat sebelah sini. Ingat tak tadi saya sebut? Iaitu tiada lelaki, keturunan lelaki ke atas dan juga tiada keturunan ke bawah. Macam tu. Jadi dia tak tertakluk kepada saudara seibu sebapa lelaki atau saudara sebapa lelaki. Kemudian saudara tadi SIL tadi dapat 1/3. Jadi asal masalah, okey, asal masalah 6 kan? Itu yang paling rendah sekali. 6/2. Mungkin ada yang baru dekat sini. Ada orang baru tak? Saya tak pasti. Ada orang baru tak sini? Ada. Ada. Ada orang baru ya? Okey, kalau apa ni dah tahu dah macam mana nak dapatkan 6 ni? Tahu ya? Kalau tak tahu, kalau dah tahu saya tak cerita. Okey, kalau tu okey, alhamdulillah. Jadi saya tak perlulah kita bincang lah ya. Tak perlu kita bincang sebab semua dah tahu. Okey, so sekarang ni 6/2 kita dapat 3. 6/3 dapat 2, darab 2, 4 lah ya. 4. Kemudian 6/3 dapat 2. Jumlah semua sekali sama juga dengan 9. Bila orang tak belajar, dia kata, macam mana asal masalah 6 dapat 9, salah kira ke? Tak. Sebab kita dah ambil kira tadi. 6, tengok, dia boleh besarkan kepada 7, 8, 9. Maknanya 9 ni termasuk dalam case owl. Jadi tak payahlah susah-susah nak fikir kan. Kita letak je 9 ini naik ke atas, salin balik 3, 4, 2 dan tuan-tuan boleh kira sendiri ya. Dia meninggalkan duit sebanyak 55,000. Okey. Jadi oleh itu daripada 55,000 tadi, kalau kita kira, iaitu 55, contoh satu je ya, 55,000 ya, dah darab dengan 3. Kalau misal kata ataupun 55 bahagi dengan 9. 55 bahagi 9 darab dengan 3. Okey. Jadi kita akan dapat sama juga dengan 18,333 ringgit 33 sen. Yang lain tu kira sendirilah. Okey. Maknanya ini adalah kes owl. Ada 6 dibesarkan kepada 9. Kemudian
Kita masuk kepada jika seorang mati meninggalkan suami. Macam minggu lepas juga kan. Minggu lepas isteri ke suami ke mati? Isteri. Banyak isteri mati ya. Hmm. Ini pun sama juga. Seorang mati meninggalkan suami. Si mati meninggalkan suami. Lepas tu dia ada tinggal 2 orang saudara sebapa perempuan. S, B, ada perempuan 2 orang. Okay, ada 2 orang. Lebih kurang macam case study je kan. Lepas tu ada 2 orang saudara perempuan seibu. Okay. Saudara seibu ada 2 orang perempuan. Kemudian dia ada seorang ibu, ada ibu satu. Jadi kalau misal tu orang tanya, dia kata kadang-kadang dia ingat kita tanya ibu dia apa ni, ibu ada lagi tak, kata kan. Tapi sebenarnya dia bukan merujuk pada apa ni, ibu yang ini, ya, bukan ibu si mati, dia merujuk pada dekat sini ni, pasangan dia. Jadi kena tanya betul-betul. Kalau kita tak tanya betul-betul, kita kemungkinan besar kita tersilap memberi fatwa. Macam kes tadi lah. Okey, macam kes tadi juga, suami akan dapat 1/2 sekiranya. 1/2 sebab tak ada keturunan. Okey, 1/2. Ibu pula dia dapat 1/6 kerana bilangan adik-beradik ni ada 4 orang, lebih daripada seorang. Jadi itu dapat 1/6. Ataupun dia tak ada keturunan ke bawah. Dalam kes ni tak ada keturunan. Bila tak ada keturunan patut dapat 1/3. Tapi dia ada satu syarat lain, iaitu bilangan saudara tidak boleh melebihi seorang. Kalau ada lebih daripada seorang, dia dapat 1/6. Jadi saudara seibu pula dia akan dapat 2/3. Ya, kalau seorang diri dia dapat 1/2. Kalau 2 orang berbilang dia akan dapat 2/3. Manakala saudara seibu sama macam kes tadi, iaitu dia akan dapat 1/3. Kalau dia seorang diri dia dapat 1/6. Kalau dia berbilang dia dapat 1/3. Okey, kemudian kita lukiskan gambar rajah dia, pengiraan dia, siapa ada. Kita mulakan dengan yang atas lah. Jangan kita ambil yang belah bawah, ya. Kita ambil yang belah atas, iaitu biasanya ibu. Kemudian yang sebelah tepi ni jangan pilih. Sebab apa, dia ni kadang-kadang dia macam anak-anak juga kan. Dia patutnya dekat belah bawah kan. Jadi kita ambil ibu, suami. Kemudian SBP ada 2 orang. Lepas tu SI. SIP ada 2 orang. Ibu dapat 1/6. Okey. Tadi saya dah sebut sebabnya kenapa. Suami dapat 1/2. 2 orang dapat 2/3. Dan saudara seibu perempuan dapat 1/3. Asal masalah 6. 6 bagi 6 dapat 1. 6 bagi 2 dapat 3. 6 bagi 3 dapat 2. 2 kali 2, 4. Jadi 4. Jadi 6 bagi 3 dapat 2. 21. Jadi sama juga dengan 10 kan? Okey. Jadi masalah ini kita katakan sebagai masalah aul, iaitu 6 kepada 10. 10 tulis naikkan balik 10, salinnya balik 1, 3, 4, 2. Dan si mati telah meninggalkan duit sebanyak 55k. Boleh kira sendiri. Okey. Kemudian kita pergi kepada asal masalah yang berikutnya, iaitu asal masalah 12. Ya. Asal masalah 12. Saya sebut tadi, asal masalah 12 dia boleh dikembangkan kepada 13, 15 dan juga 17. Ya. Okey. Kemudian ini satu contoh. Seorang peniaga telah meninggal dunia.
dan meninggalkan seorang isteri. Tulis kat sini. Si mati meninggalkan isteri. Si mati meninggalkan isteri, seorang ibu. Ibu mesti sabitkan dengan si mati, bukannya ibu kepada anak-anak dia ni. Kalau dia ada anak lah. Okay. Kemudian seorang ibu, dua orang saudara seibu. Okay. Saudara seibu ada dua orang perempuan. Kemudian seorang ibu, saudara, bukan, saudara seibu sebapa. Ada dua orang perempuan. Ya. Dia meninggalkan duit sebanyak 500. Okay. Dan juga 3 ekar tanah. 500K ni berupa rumah. Dah dinilai dah. Banyak 500,000. Jadi kita tahu, kemudian kita bolehlah, kita dah buat dah carta waris dan kita nak memfatwakannya. Ya, kita nak memfatwakannya, isteri mendapat 1/4. Kalau dia tak ada keturunan. Kalau dia ada keturunan, dia dapat 1/8. Ya. Kemudian ibu pula akan mendapat 1/6. Sebab ada Kerana adik-beradik si mati lebih daripada seorang. Ya. Jadi dia dapat 1/6 dan saudara seibu sebapa perempuan akan mendapat 2/3. Ya. Kerana dia berbilang. Ada dua orang kat sini, kira berbilang lah. Jadi kita kira. Kemudian kita masukkan kepada yang atas dulu, ibu. Ada ibu. Kemudian ada isteri. Lepas tu SIB. Perempuan dua orang. Ibu dapat 1/6. Isteri dapat 1/4. Dan saudara seibu sebapa perempuan akan dapat 2/3. Asal masalah 12. 12. Asal masalah 12. 12 bagi 6 dapat 2. 12 bagi 4 dapat 3. 12 bagi 3 dapat 4 kali 2, 8. Jumlah semua sekali 13. Jadi kita tahu 12 boleh dibesarkan kepada 13. Kes ini kita panggil sebagai case out. Jadi letak saja nombor 13 ke atas, kemudian tulis balik 2, 3, 8. Okey. Dan kalau misal kata dekat sini rumah tu dinilaikanlah dengan harga ni kalau dia tahu. Kalau tidak, macam mana kita nak bagi rumah tu kan? Susah nak bagi rumah tu. Jadi dibahagikan dengan 500,000 tu. Berapa bahagian dia tiap-tiap. Jadi terpulanglah rumah tu nak jual ke ataupun macam mana ke. Okey. Macam tu. Baik. Kemudian kita pergi kepada asal masalah. Contohnya pula yang ni. 12. Seorang juru ukur. Minggu lepas tak ada cerita kan. Minggu ni baru ada cerita. Okay. Seorang juru ukur kan, telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri. Okey. Si mati, seorang juru ukur, meninggalkan isteri. Meninggalkan isteri, seorang nenek. Ya, seorang nenek. Nenek ni dia tak sebut. Kita kalau tu kita patut tanya lah, nenek ni nenek daripada mana? Ada, kalau misal kata nenek tu dia kata mak ayah tak ada. Jadi kalau misal kata nenek ni nenek sebelah bapa atau nenek sebelah ibu, nenek boleh terima mana-mana pun nenek. Jadi kita katakan, kita buat andaian lah, nenek tu adalah di sini. Okey. Nenek tu kat situ. Kemudian dua orang saudara seibu sebapa. Kemudian ada lagi adik-beradik dia, saudara seibu sebapa. Ada dua orang perempuan. Dan dua orang saudara seibu. Saudara seibu ada dua orang perempuan kat sini. Okey. Dan dia meninggalkan duit sebanyak 240,000. Okey. Dia meninggalkan duit sebanyak 240,000.
Okey. Okey, sekarang kita memberi fatwa. Kita bagi fatwa. Iaitu isteri akan dapat 1/4 kerana tiada keturunan. Nenek akan dapat Ada 1/6. 6. 1/6. Dengan macam mana kita nak tahu saya dapat 1 sebab syarat tu kan. Syarat nenek ini boleh dapat adalah Ibu tak ibu tu boleh. mati dulu. Anak dia tu kena mati dulu. Barulah nenek boleh terima. Tapi kalau misalnya nenek itu dekat daripada bapa, waris bapa dia tadi, syarat dia mestilah ibu dan bapa mati dahulu. Okey, jadi barulah nenek ni boleh terima. Jadi dalam kes ini nenek boleh terima sebanyak 1/6 dengan syarat tadi dipenuhi. Kemudian saudara seibu sebapa sama macam tadi juga 2/3 dan saudara seibu akan mendapat 1/3 kerana tiada keturunan ke atas dan tiada keturunan keturunan lelaki ke atas dan tiada keturunan ke bawah. Okey. Jadi dia boleh terima pusaka. Okey. Kita tulis nenek dulu. Nenek. Kemudian kita ada isteri. Kemudian SIB. P ada 2 orang. Dan juga SIP 2 orang. Nenek boleh terima 1/6. Isteri dapat 1/4. Okey. Kemudian 2 orang saudara seibu sebapa dapat 2/3 dan saudara seibu sebapa dapat 1/3. Asal masalah tengok macam ni, tahu dah kan 12 ni. Okey, dapat 12. 12 bagi 6 dapat 2. 12 bagi 4 dapat 3. 12 bagi 3 dapat 4 kali dengan 2, 8. 12 bagi dengan 3 dapat 4. Jumlah semua sekali 8, 2, 10. Ya, 8 dengan 2, 10. 4 campur 3, 7. Jadi 17. Jadi asal 17 ini adalah sebahagian daripada kes yang boleh dibesarkan kepada 12 kepada 17. Ini adalah case out. Jadi salin balik 2, 3, 8, 4. Boleh faham tak tu? Senang je kan? Senang je. Okey. Kita masuk kepada asal masalah yang berikutnya. Yang asal masalah yang berikutnya iaitu 24. Asal masalah 24. Ini ada cerita lah. Okey. Asal masalah 24. 24 boleh dibesarkan kepada 27. Ini kes ni adalah kes benar yang saya sendiri urus, orang kat sini jugalah, ya. Si mati, setahu saya dia ni masa saya duduk sini lah kan, dia berkahwin lah. Sempatlah saya tengok perkahwinan dia tu. Okay. Dia berkahwin dan dia ada anak 2 orang, setahun satu. Tapi si mati itu meninggal dunia dalam perjalanan balik ke pergi ke tempat kerja. Okay. Pergi ke tempat kerja, accident. Okay. Dan dikatakan kematian dia tu mati di tempat kejadian lah. Ya. Siapa yang mati? Si suami mati. Okay. Orang kampung sini lah. Okay. Si mati. Ya, dia mati meninggalkan siapa? Dia meninggalkan isteri dia. Isteri dia ni kerja dekat PPUM. Ya, PPUM. Dekat Petaling Jaya tu. Ya, dia kerja sebagai nurse. Ya. Kemudian perkongsian hidup diorang ni, diorang memiliki 2 cahaya mata, ya. Perempuan dua-dua. Perempuan dua-dua. 2 perempuan ni tadi, satu umur 2 tahun. 2 tahun. Yang satu lagi 1 tahun. Sebab saya kata tadi setahun satu kan. 1 tahun. Jadi kemudian kita tanya lagi lah. Memang saya tahulah
Dia masa semati ni tadi, dia ada ibu dan bapa ya. Ada ibu, ada bapa. Bapa semati dengan ibu semati ada. Jadi kita tanya lagi, adik-beradik dia ada ke tak? Saja je tanya. Kita tahu dah bila ada bapa, ada bapa ni dia dinding ya, dia akan mendinding adik-beradik dia. Saja-saja tanya. Saudara seibu sebapa, ada lelaki ada perempuan ya. Ada 4 lelaki, perempuan. Okey. Jadi kalau kita dah tahu kat sini, tak usah tanyalah yang nenek ni, tak usah tanyalah. Kan? Sebab ibu ni dia akan mendinding mak dia sendiri. Ya? Dia akan mendinding mak dia sendiri. Dan bapa pun dia sama juga, datuk dengan nenek belah ni pun tak usah tanyalah. Tak usah tanya. Sebab kita dah tahu ada bapa, dia akan mendinding kat belah atas ni tadi. Okey. Apabila dia meninggal dunia, kita baru tahu yang dia ni ada KWSP. Kemudian dia ada tabung haji. Lepas tu dia ada rumah sebiji. Ya. Ada rumah. Tengok ya, umur muda-muda dah ada rumah kan. Kita ni rumah pun tak ada, sewa je. Okey. Kemudian inilah lebih kurang macam itulah cerita dia. Ada kereta ada. Okay. Kemudian apa yang berlaku? Okay. Si isteri ni kita tengok bahagian dia. Kita dah tahu dah cerita dia ni. Okay. Si isteri akan mendapat 1/8 ya. 1/8 kerana ada anak ni. Ada anak 2 orang perempuan ni. Dia akan dapat 1/8 ya. Tak kira lah orang tu lelaki ke perempuan ke, anak lelaki ke anak perempuan ke, isteri kalau ada anak je, si mati ni ada anak je, isteri akan dapat 1/8. Ada setengah-setengah orang tanya, dia kata kalau isteri ni tak ada anak, isteri yang ini dia tak ada anak, isteri dulu dia ada anak, dikira sebagai ada anak juga ya. Dikira sebagai ada anak. Jadi walaupun isteri ni isteri yang baru, tak ada anak, dia tetap akan dapat 1/8. Okay. Kemudian 2 orang anak perempuan ini yang kecil-kecil ini tadi dia akan dapat 2/3 ya, kerana dia berbilang lebih daripada seorang. Kalau seorang diri dia dapat 1/2, tapi oleh kerana dia lebih daripada seorang dia dapat 2/3. Manakala ibu pula, ibu ni akan dapat 1/6 ya, 1/6 sebab pertama sekali anak dia ni ada, keturunan bawah ni ada. Bila ada keturunan ke bawah je, automatik dapat 1/6 ya. Automatik dapat 1/6. Manakala saudara seibu sebapa Tak dapat. yang 4 orang ni dia tak boleh terima pusaka kerana dia terdinding oleh bapa. Bapa ni power dia dia power, sangat power ya. Dia boleh tak bagi langsung ni. Balik awal. Orang Terengganu kata balik awal kan. Okey, semuanya tak boleh terima pusaka. Jadi sebabkan oleh bapa. Okey. Bapa pula, okey, sebelum ni kita pernah belajar kan, dia akan dapat 1/6 campur dengan asobah. Sebab yang ditinggalkan itu adalah perempuan. Kalau lelaki, campur lelaki kat sini, dia akan dapat 1/6. Asobah ni hanya jika Tak dia ada lelaki. golongan yang menghabiskan bahagian. Bapa ni, okey, golongan yang menghabiskan bahagian. Kalau ada baki lah, baki itu akan pergi kepada asobah ni lah, baki itu. Kalau tak ada, bapa ni akan dapat 1/6 sahaja. Okey. Okey, mari kita tengok, kita kira-kira sebelum cerita tu kita pertimbangkan, ya tak? Okey. Kemudian kita ada siapa? Kita ada ibu, bapa, isteri dan 2 orang anak perempuan kat sini kan. Ibu, bapa, isteri dan 2 orang anak perempuan. Ibu dapat 1/6, bapa dapat 1/6 campur asobah, isteri akan dapat 1/8,
dan 2 orang anak perempuan dapat 2/3. Ya. Jadi asal masalah berapa? Ini kalau ikut apa ni Ustaz Wadah 4. Halim punya tu kan. Mudah je dia punya sifir dia kan. Sebab 4. dia yang saya nampak kan apa ni dia cuba nak memudahkan orang audien dia yang duduk kat masjid. Betul tu kan. Sebab audien dia semua orang tua-tua. Jadi dia tak nak orang tua ni fikir banyak-banyak kan. Dia kata kalau misalnya tak awak nampak 8 dengan 6 ni tak usah fikir banyak-banyak lah, dia kata 24. Dia kata macam tu kan. Tapi apa ni pendekatan dia tu sesuai lah dengan tempat yang dia ngajar tu kan, ramai orang tua-tua. Jadi orang tua-tua ni kadang-kadang matematik dia apa ni dah karat kan, lama dah tak mengira kan. Jadi dia kata kalau ada 8, ada 6, 24 selalu dia kata. Macam tu kan. Jadi saya lebih suka kalau misalnya kita educate lah. Lagipun kat sini mana ada orang tua kan, semua orang muda kan. Okey, jadi kita kira lah 6 dengan 8. Kita tahu dah 24, tapi sekurang-kurangnya kita praktis kan. Mana tahu nanti rakan-rakan kita semua nak apa kata orang tu, nak nak buat buku sendiri. Jadi kita macam ni. Saya dekat dalam buku saya tu sebenarnya saya tak kira saya tak buat dalam kaedah yang dalam kaedah ilmu faraid tu yang tawatuk lah apa tu kan. Saya tak gunakan kaedah tu. Kenapa saya tak gunakan kaedah tu? Sebab saya rasa orang tak boleh faham. Audien tak faham. Saya punya audien adalah orang-orang sekian-sekian. Jadi saya rasa saya perlu buat yang paling mudah untuk dia, iaitu gandaan 6, AGST. Okey, 6, 12, 18, 24. Gandaan 6. Gandaan 8 pula, 8, 16, 24. Maknanya inilah yang kita ambil sebagai asal masalah 24. Okey. Jadi naikkan ke atas 24. 24 bagi 6 dapat 4. 24 bagi 6. Ini asobah ni jangan bagi dulu. Kalau ada baki barulah kita bagi. Sekarang ni kita ambil yang 6 ni dulu. Ada dapat 4 kan? 4. Kemudian 24 bagi 8 dapat 3. 24 bagi 8 bagi 3 dapat 8. 8 kali 2 16. 16 kan? Jadi jumlah keseluruhan 16 campur 4 dah 20. 4 campur 3 27. Jadi asobah tak ada lah. Tambah dengan kosong lah. Seolah-olah macam tak bertambah pun 27. Jadi kes ini adalah sama juga dengan 27. Ya, ibu mendapat 4. Salin balik je. 4, 4, 3 dengan 16. 16 ni pecah kepada 2 lah sebab ada 2 kan. Jadi 8, 8. Macam tu. Kisahnya si isteri ni dia tertanya-tanya, ya, si isteri ni tertanya-tanya, manakah bahagian ni anak perempuan yang 2 orang ni, walaupun anak dia, tetapi siapa yang patut menjaga 2 orang anak perempuan ni? Yang patut menjaga anak perempuan ni nafkahnya bukanlah tertakluk kepada si isteri. Ada Dia ayat ni. tertakluk kepada Atuk dia. atuk dia lah ni, si bapa ni. Bapa ni lah yang patut bertanggungjawab. Kadang-kadang apa yang berlaku kan. Yang si isteri ni tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa pun daripada bahagian ini kan. Kerana apa? Mungkin diorang kata ini anak aku yang punya. Jadi isteri ni tak dapat apa-apa. Sedangkan dia boleh dapat 1/8. 1/8. Dia ni, si isteri ni tadi, kalau dia tak nak jaga anak dia ni pun tak apa. Sebab dia patutnya ayah dia lah jaga sebab keturunan dia. Tapi mana ada mak yang nak biar anak dia kan. Anak dia dijaga oleh orang lain. Walaupun tutup dia. Lala sekali si isteri tadi bawa anak dia ni duduk dengan mak dia sendiri. Ada kat sini ni kan. Apa ni. Dan nafkahnya macam mana? Nafkahnya perlu diberi. Kalau misalnya si bapa ni dia dah uzur dah. Dia dah uzur tapi dia tak mampu nak bagi nafkah. Dia
Nampak Dia satu. akan berbalik kepada 3 orang anak lelaki ni. 3 orang anak lelaki ni patut bagi nafkah. Cumanya orang tanya kan, apa ni, nafkah ni nak bagi berapa? Kena wajar ke bagi satu jumlah yang fix? Katakan kena bagi 500 sebulan. Sebenarnya tak mesti, tak semesti. Kalau satu bulan kita ikut kemampuan kita. Kalau misalnya kita mampu 100, kita bagilah 100, ya. Ha. Dan apa yang berlaku kalau misalnya anak ni besar nanti, siapa yang jadi waris dia? Kan? Baru-baru ni saya dengar ada dia ni dah kahwin dah. Rupa-rupanya um, rupa-rupanya yang apa yang jadi apa ni wali dia tu bukan daripada kalangan keluarga dia. Bukannya bukannya daripada yang sinilah. Bukan. Rupa-rupanya anak angkat yang jadi tak tahu. Ya Sebab Allah. pewarisan ni kan sampai kata orang tu tak ketahuan macam tu. Ini semua sebab apa? Sebab kita tak belajar kan. Tak belajar nasab dan terpaksa batalkan lah perkahwinan tu. Perkahwinan tu terpaksa dibubarkan disebab tak ketahuan. Okey? Jadi kita tak naklah jadi macam tu. Jadi kat sini kan, walaupun adik-beradik ini tak dapat harta pusaka, ayah ni dah tua, dia akan pergi kepada 3 orang ni. 3 orang ni lah yang sepatutnya bagi nafkah. Walaupun RM50 ke, janji lepaslah. Dari segi hukum kita tak dosa dah sebab kita dah bantu dah 2 orang anak perempuan ni. Dan mesti ke yang isteri ni yang bagi nafkah? Orang Ya. isteri ni bila dia dapat 1/8, dia dah berlepas diri sebenarnya. Anak tu adalah anak ini. Keturunan dia ni semua ni. Jadi itulah bayangkan yang si ibu ni tadi kan, Ibu Simati. Ibu Simati dapat tabung haji. Ya? Yang bapa ni tadi dapat KWSP. Dapat KWSP beli kereta dengan kata daripadanya ayahnya kepada si isteri ni lah kata. Dia kata uh, dia orang tu dah beli kereta dah pun, dah duit tak ada dah. Masalahnya yang dia orang makan tu duit siapa? Yang dia orang makan tu adalah duit ini. Bayangkan 2 orang anak perempuan ini, kita tengok berapa? 16 bahagian. Daripada 27 bahagian, 16 bahagian daripada 27 adalah hak anak perempuan. Yang korang makan ni sebenarnya duit siapa? Yang korang makan tu adalah duit daripada anak yatim. Dosa atau tak dengan? Jadi Dosa. kita tak naklah perkara tu berlaku kan. Kita tak nak apa ni makan harta anak yatim. Kalau satunya dia tak ada, kita ni lah sebenarnya nak kena beritahu, nak sampaikan dengan orang supaya jangan makan harta anak yatim. Sebab dia orang makan tu sebab dia orang tak tahu. Kalau dia orang tahu mungkin dia orang tak makan kan. Inilah tujuan dia apabila kita belajar ni, bukannya kita nak tunjukkan diri kita ni pandai seorang-seorang. Kita nak beritahu dekat masyarakat bahawa apa ni perbuatan yang dia orang buat tu adalah salah. Tapi janganlah apa ni kita kalau saya cakap ni seolah-olah macam ada orang apa kata orang tu tersinggung. Tapi inilah yang berlaku dekat dalam masyarakat kita. Okay? Kita tak naklah apa ni perkara tu berlaku. Dan kita ni sebagai da'i lah, kita panggil da'i lah kot semua orang ni kan, pelajar-pelajar da'i, pelajar-pelajar, dan bakal tak lama lagi, sekejap je ni kan, lebih kurang dalam 10 kali perjumpaan dah boleh dah sebenarnya apa ni untuk jadi da'i kan. Macam tu kan. Tapi kena, walaupun dah habis dah dengan saya lepas ni, tuan-tuan, perempuan kena pergi juga cari guru-guru lain untuk menambah ilmu. Ini sebenarnya basic dia je. Okey, untuk bagaimana untuk ilmu. Jadi sebelum tu apa ni saya stop sharing sekejap. Saya nampak macam ada chatting ni tadi kan. Okey. Muhammad bin nak beli buku Faraid boleh tak kata. Nak buku Ustaz Waduh Halim ada je, tapi kalau nak buku saya kena tunggu lah. Okay? Nak tunggu buku saya. InsyaAllah kalau ada tu saya bagi percuma je kan. Memang saya buat sebab saya anggap
siapa-siapa yang belajar dengan saya ni, tapi dia ada limited naskah lah, bukannya boleh dapat semua orang kan. Kalau misalnya tak ada 90, itu tak tu susah sikit kan. Tapi mungkin orang tertentu lah, insyaAllah kan. Okay. Mungkin daripada 18 ni mungkin tengoklah ada 10 ke. Sebab setahu saya UMT ni dia akan bagi sikit je kopi tu kan. Jadi saya bagilah kepada 10 tu pada pelajar-pelajar yang ada kat dalam ni kan. Saya tengok semua orang berminat sebenarnya ni kan. Macam tu lah. Okey. Kata, kalau Ya, di ya. sini saya bertanya sedikit Ya. tentang AUL ni, Ya. kita faham daripada penerangan doktor tadi bahagian masing-masing tu dikurangkan lah. Contohnya katakanlah bapa tadi daripada 4/24 dia akan dikurangkan menjadi 4/27 setelah dibesarkan dia punya share tu kan. Saya terbaca bila ketika Saidina Umar membuat benda ni tetapi tidak dipersetujui oleh golongan Imamiyah. Golongan Imamiyah tu dia berpendapat lain pendapat dia, iaitu dia tak setuju mengecilkan bahagian semua orang yang terlibat tu, cuma dikecilkan adalah bahagian anak perempuan sahaja. Daripada 16 tu menjadi 13. Mungkin doktor boleh memberi pencerahan pada perkara ni. Ya. Saya apa yang saya ni berdasarkan pada ilmu saya je sebenarnya ya. Berdasarkan pada ilmu saya, iaitu apa yang saya belajar mengikut daripada Ustaz Wadah Halim, kita mengikut Imam Syafi'i dan kepada banyak kita menggunakan Zaid bin Sabit dalam pertimbangan kita untuk apa kata orang tu untuk pembahagian harta pusaka. Tadi kita kata tadi berapa? 24 tadi kan. Anak perempuan tadi kan. Jadi dikecilkan anak perempuan tu kan. Jadi saya bagi saya dari segi ilmu saya saya boleh kata saya tak tahulah. Macam tu kan. Saya tak tahu dia boleh jadi 13 tu macam mana kan. Setahu saya daripada apa yang saya belajar, ini adalah kaedah yang apa ni, yang masyhur. Yang masyhur, yang biasa kita gunakan dekat Malaysia kita. Macam tu lah. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya. Minta maaf kalau dia tak tally dengan tuan punya tu kan. Tapi ini ini yang saya belajar lah. Macam tu. Baik Ustaz. Terima kasih. Ya. Dan lain ada pertanyaan tak? Ya. Mungkin pada selepas ni mungkin ada sesi untuk Rod pula. Dia berlawanan daripada Aul kan. Mungkin Okey. Apa ni saya teringat pesan tok guru saya. Saya teringat pesan. Dia kata Rod ni saya tak nak ajar. Dia kata. Kerana dia kata Rod ni hanya dekat Middle East yang menggunakan. Dekat Malaysia tak guna. Jadi dia tak nak ajar. Dia cakap macam tu. Tak diamalkan ya. Rod tidak diamalkan di Malaysia. Jadi tiada kepentingannya untuk diajar kepada orang lain lah, orang awam lah. Jadi kalau misalnya tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan kena baca sendirilah. Sebab saya memang saya tak amal pembagian secara Rod ni. Macam tu. Terima kasih Ustaz. Ya. Boleh je tanya, walaupun tak semestinya saya boleh jawab semua kan. Saya bercakap berdasarkan ilmu saya. Macam tu. Untuk pengetahuan semua, saya sebenarnya ada 2 orang guru. Saya ada 2 orang guru. Pertama sekali saya berguru dengan Ustaz Salahuddin Saleh, iaitu ayah dia adalah pensyarah Yuniza, ya. Dan saya dan ayah dia ni mahir lah dalam pengurus satu pusaka ni ya. Kemudian saya belajar dengan Ustaz Wadah Halim. Saya rasa semua orang kenal kot Ustaz Wadah Halim. Dan saya memang kata orang tu
bersemulut lah dengan dia kan. Selalu bertemu lutut lah dengan dia kan. Macam tu lah. Jadi insyaAllah kebanyakan apa yang saya belajar adalah apa yang dia deliver dekat saya. Jadi lebih daripada tu mungkin saya tak dapat nak jelaskan lah kan. InsyaAllah macam tu. Okey, ada lain-lain tak? Pertanyaan walaupun ada luar daripada itu pun tak apa. Tak ada masalah. Tapi bagus kalau misal kata orang awam pun duduk dekat kelas ni pun tak apa, tak ada masalah kan. Tapi sebab tu tuan-tuan sebab apa kenapa saya tak publish dekat apa ni, saya tak siarkan dekat YouTube, dekat Facebook, kerana bukan semua orang yang nak tahu. Sebab yang ini ni dia terlalu terperinci kan. Takut orang tak boleh bawa. Ni semua orang dah nak ini memang dah belajar lah kan. Macam tu. Jadi mungkin minggu depan saya tak pasti lagi ada ke tak, tapi kita bergantunglah tengok macam mana kan. Sebab ada suatu urusan. Tapi kita tengok macam mana, nanti saya akan bagi tu. Dan kalau misalnya kita bila kita jumpa di masa akan datang, mungkin kita akan bincang setiap satu bahagian daripada waris utama, waris ganti dan juga waris sisi. Kita akan belajar, nak kata belajar tu tak jugalah, kita kongsi lah kot kan, positif kita kongsi apa ni, apa pengalaman mungkin ada yang boleh apa ni, cerita-cerita yang saya sendiri pun tak tahulah kan. Dan memang kita nak kata orang tu, tuan-tuan kena hafal. Saya ambil balik kata-kata Tok Guru saya. Dia kata kalau nak mahir ilmu faraid ni, dia kena hafal sifir. Sifir dia apa? Macam tadi itulah, saudara seibu kan. Kita jarang kita kita peduli dia, dan kadang-kadang kita lupa sebab apa dia, kenapa dia boleh terima. Jadi macam contoh kan, saudara seibu boleh terima dengan cara apa? Dengan tiada keturunan lelaki ke atas dan juga tiada keturunan ke bawah. Ini sifir dia. Okey. Lepas tu dia dapat berapa? Dapat 1/6. Lepas tu dapat 1/3. Dalam keadaan mana dia dapat 1/6? Dalam keadaan mana dia dapat 1/3? Jadi ini semua bila kita buat, insya-Allah kita akan dapat. Tapi saya teringat lagi Tok Guru saya kata. Dia kata apa? Hari ini kita boleh buat, besok belum tentu. Dia kata macam tu. Hari ni kita boleh buat, kata. Kalau kita tak praktis, esok tentu lagi kita dapat. Setakat tu lah. Jadi kita bukalah lagi siapa-siapa yang apa ni nak tanya soalan. Okay. Puan Rashidah baru 2 kali dapat join. Tak apa. Minggu depan ni kalau ada kelas wajib datang. Wajib hadir. Sebab kita yang sebelum ni kita cerita je. Yang ini kita buat kes. Kalau macam mana yang katakan 1/6, 1/2, macam-macam cerita ada yang boleh kita dapat daripada tu. Okey. Minggu depan kita mula. Ya. Mungkin saya kalau diizinkan boleh saya share satu kes yang mana tetapi yang ini belum meninggal, dia nak buat perancangan pusaka, dia perancangan harta sebelum jadi pusaka. Jadi sepasang suami isteri yang tidak mempunyai anak lelaki, dia cuma ada anak perempuan 3 orang anak perempuan. Jadi dan yang bertanya ni adalah isterinya mengatakan bahawa bapanya telah meninggal dunia. Jadi bila bapanya meninggal dunia, bapa siapa? Bapa isteri. Bapa pada isteri. Kita sepasang suami isteri sepasang suami isteri yang bertanya tu isteri. Isteri ni jadi dia dengan suami dia ada 3 orang anak perempuan saja, tak ada anak lelaki.
Jadi dia mengatakan bahawa bapanya telah meninggal dunia dan dia ada adik-beradik seibu sebapa yang terdiri daripada 2 orang kakak dan seorang abang. Okey, seorang kakak dan seorang abang. Jadi adik-beradik seibu sebapa perempuan ada 2 orang, adik saudara seibu sebapa lelaki ada seorang. Jadi oleh kerana dia punya perhubungan adik-beradik ni tak berapa baik, jadi dia kata adakah nanti sekiranya dia meninggal dunia akan pergi kepada adik-beradik seibu sebapanya. Jadi Okey. kalau ikutkan dari segi secara kasarnya, oleh kerana tidak ada anak lelaki dan tidak ada bapa, maka dia akan terbuka kepada saudara seibu sebapanya, kan. Tetapi apabila kita buat pengiraan, saya buat pengiraan bila belajar dengan doktor ni, kita tengok dia ada al-aul kat situ. Ya. Bila aul ni jadi asalnya aul 12 dibesarkan kepada 13 dan oleh kerana aul ni ada, maka adik-beradik tu tak dapat. Okey. Biar saya tunjukkan dulu, sharekan apa ni konten dia. Jadi semua orang boleh nampak lah. Okey, mana ke benda ni? Okey. Saya ulang semula lah. Saya ulang semula cerita dia ni bagi semua orang nampak. Okey. Si mati belum mati lagi. Okey. Yang kita cerita ni adalah mungkin harta isteri kot tak? Betul tak? Harta isteri. Harta isteri kan? Okey, sebab dua-dua laki bini ni hidup lagi kan? Laki bini ni hidup lagi. Jadi dia buat andaian kan? Dia buat andaian sekarang ni yang si bapa mati dahulu. Dah tak ada dah. Kemudian si ibu ni ada lagi tak? Ibu pun tak ada dah. Ibu ada. Ibu dah ada. Sebab tu, sebab apa ni pernah berlaku di mana saya tak boleh kira sebab saya tak dapat jawapan. Saya tanya, dia waris saya tak cukup, tak lengkap. Dia tak lengkap, saya nak bagi jawapan tak boleh. Ada orang tu kata, doktor kira je, dia kata kan. Saya kata, saya bukan tak boleh kira. Kalau saya kira nanti, saya kata, nanti awak nanti akan pegang kata-kata saya. Saya risau bila orang bila guna pegang kata-kata saya dijadikan satu fatwa pula kan. Jadi okey, sekarang ni ibu ada, bapa mati dulu. Sekarang ni yang tinggal adalah si mati, dia ada 3 orang anak. Kita buat andaian isteri mati. Okey, ni bukannya tu, ni isteri lah. Isteri ni adalah suami. Okey. Ini adalah suami. Okey, suami. Terus sekarang ni ibu ni tak boleh ada kat sini. Ibu ni ada kat sini sebab inilah yang saya ajar kepada semua, iaitu waris. Bila kita kena buat menentukan iddah ibu, bapa mati dahulu. Okey? Mati dahulu. So sekarang ni siapa yang ada, iaitu si mati ada ibu, ada suami dan adik-beradik dia adalah saudara seibu sebapa, 2 perempuan 1 lelaki. Macam tu cerita dia kan. Okey. Bagi semua orang nampak cerita dia. So sekarang ni kita letak dulu nama apa ni dia punya. Okey, ada ibu. Kemudian ada suami. Bapa tak ada. Suami. Suami. Kemudian dia ada 3 orang anak perempuan. Kemudian dia ada 2 orang saudara seibu sebapa perempuan dengan 1 orang saudara seibu sebapa lelaki. Okey. Semua ni dapat ni, semuanya dapat. Kerana apa? Pertamanya kan, untuk ilmu, ibu ni akan dapat 1/6 kerana ada keturunan. Pertama. Yang keduanya, adik-beradik saudara si mati lebih daripada seorang. Dah confirm dapat 1/6. Suami punya adalah 1/4 sebab ada keturunan. 3 orang anak perempuan akan dapat 2/3. Okey, yang selebihnya akan dapat secara asobah.
Ya, dia dapat asbah kerana adanya anak saudara lelaki ini, saudara lelaki inilah yang akan menghabiskan bahagian. Kalau tak ada, dia tak habis bahagian ni. Okey, sekarang ni bahagian dia adalah 12. 12 bagi 6 dapat 2, 12 bagi 4 dapat 3, 12 bagi 3 dapat 4 kali 2 dapat 8. Okey. 3 Ustaz. 8 ni asbah Ustaz. apa? 3. Apa 3? Bagi 3. Apa tu? Saya sekejap. Okey, 12, 6, 2, okey. Perempuan bagi 12, Ustaz. Anak perempuan 12 bagi 3. bagi 3. Tak kaya darab Tak, ni. bukan. Betul dah ni. Sebab apa? Betul, 12 betul. bagi 3 dapat 4. 4 kali 2, 8. Betul lah. Betul lah. Jadi Betul lah, 8, Ustaz. 10 dapat 13. Jadi 13 ini maknanya ini kita panggil sebagai kosong. Ini kita panggil sebagai asabah bila syait. Ya, asabah bila syait. Sebab sekarang jumlahnya dah ada 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dah ada 13. Dah tak ada bilangan lagi lah. Jadi dia ni dapat, tapi dapat secara asabah bila syait. Kosong. Jadi siapa yang boleh terima? Ibu, suami dan 3 orang anak perempuan ni. Dia saja yang dapat dengan masalah aul 13. 12 kepada 13. 2, 3, 8. Jadi maknanya adik-beradik ni, saudara si mati ni tak boleh terima pusaka. Walaupun dalam hakikatnya dia ada dalam list boleh menerima pusaka, tetapi dia mendapat secara asabah. Asabah apa? Asabah ni bila dia dapat kosong, kita tak boleh kata sebagai asabah bil ghairi. Dia kita panggil sebagai asabah bila syait. Kosong. Macam tu. Asabah apa tadi Ustaz? Bila syait. Bila syait. Ya, kosong. Asabah bila syait. Dia kita kata tak terima lah. Dia tak boleh terima pusaka lah, senang cerita kan. Sebab dia dapat terima cara kosong. Sebab dah tak ada bahagian lah. Bahagian ni pun dah terlebih kan. Ada 13. Sebab tu dia tak boleh terima. Sebab dia ni dia terima secara asabah. Asabah ni baki. Sekarang tak ada baki. Dah terlebih pula kan. Sebab tu 13 ini naik ke atas. Dan adik-beradik ni tadi, maaf saya, saudara ini tidak mendapat dan dikategorikan sebagai asabah bila syait. Macam tu. Masih tanya soalan ni kan. Masih ada Ustaz? Ya. Lain-lain ada pertanyaan. Bagus juga pertanyaan ni kan. Jadi kita boleh share semua orang kan. Bukan senang dah dapat soalan macam ni. Jarang dapat. Saya pun lupa. Jadi saya terima kasih lah kepada siapa tadi yang kata tadi. Cik Zahidi tadi kan. Ya. Puan Rashidah, ya, ada pun nak tanya? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Lain-lain ada nak tanya? Sebenarnya kita ada masa lagi lebih kurang 10 minit lagi. Pukul 10.45. Biasanya kita akan ambil 1 jam setengah lah kebiasaannya. Ada pertanyaan lagi? Apa-apa saja pertanyaan, insya-Allah lah boleh lah dijawab kan. Ada lagi yang lain? Cik Megat? Macam mana? Ni dai-dai semua ni. Bagilah pandangan. Waalaikumsalam, Prof. Ya, masalah. Tadi kita awal daripada 12, 13, 15. Contoh daripada 17, Prof belum buat lagi kan? 17 dah. 15 saya skip. Nak tengok ke yang 15? 15 dia ada. Dia tulis dah. Tadi saya buat 17 tadi. Ya, Belum. 15 belum. 15 je belum. 15 belum. 17 dah. Nak tengok yang tu kan? Boleh. Nak tengok yang 12 ke 15 ke? Boleh. Boleh ya? Okey. Jangan segan ya. Jangan segan, tanya je, tak ada masalah. Sebab nak ambil ilmu ni macam-macam lah. Okey. Terus sekarang ni seorang doktor. Seorang doktor meninggal dunia meninggalkan seorang isteri. Si mati
seorang doktor meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri. Ada isteri dia. Okey. Ada isteri, seorang ibu. Seorang ibu, seorang saudara seibu sebapa perempuan. Ada rasanya saudara seibu sebapa, ada perempuan seorang. Kemudian saudara sebapa perempuan. Saudara sebapa ada perempuan. Kemudian saudara seibu perempuan seorang. Oh, Saudara seibu perempuan. Semua perempuan belaka ni. Ada. Okey. Semua perempuan belaka. Jadi, okey, kita tengok. Mati meninggalkan ibu, meninggalkan isteri, tak ada anak. Saudara seibu sebapa perempuan ada seorang, saudara sebapa perempuan ada seorang, saudara seibu ada seorang perempuan. Okey. So sekarang ni isteri mendapat 1/4 4. kan? Sebab tak ada keturunan kan? Ibu selalu dah kita bincang daripada awal tadi sampai sekarang, ibu ni akan dapat 1/6. Sebab dia ada bahagian dia 3 je kan? Iaitu 1/3, 1/6 dengan 1/3 baki. Iaitu lebih kepada 1/3 baki ni lebih kepada umaratain. Okey? Nanti kita bincang pada minggu depan. Kalau misalnya kita masuk dalam bab ibu. Okey? Kemudian saudara seibu sebapa perempuan akan mendapat berapa ni? Dapat 1/2 kan? Dapat 1/2 sebab dia seorang diri kan? Okey. Kemudian saudara sebapa perempuan dia akan dapat 1/6 kan? Untuk menyukupkan 2/3. Mungkin orang tanya macam mana dia dapat 2/3? Macam ni. 1/6 campur dengan 1/2 sama juga pembawah dia 6 kan? Pembawah dia 6 ni kali dengan 3 kan? Jadi 1 campur dengan 3 kan? Sama 3 sama juga 4/6. Jadi boleh potong-potong kan? Jadi 2/3. Jadi oleh itu kenapa saudara sebapa ni boleh dapat 1/6? Kerana untuk menyukupkan 2/3 bahagian. Campur 2 ni jadi 2/3. Tapi kalau misal kata saudara seibu sebapa ni ada 2 orang, saudara sebapa akan mahjub. Akan terdinding disebabkan saudara seibu sebapa perempuan ini sudah ada 2 dah pun. Dia dah habiskan bahagian 2/3. Jadi dia tak boleh dapat terima pusaka kat situ. Kemudian saudara seibu pula akan ada seorang kat situ kan? Perempuan dia akan dapat 1/6 kerana dia seorang diri. Jadi kita kira lah. Mulakan dari yang atas iaitu ibu. Kemudian ada isteri. Kemudian ada SIBP, SBP dan SIP. Tulis balik. 1/6, isteri dapat 1/4, SIBP dapat 1/2, SB dapat 1/6 dan SI dapat 1/6. Jadi asal masalah berapa? Tengok 6, 6, 2, 4, 6. Jadi 12 kan? Dapat 12. Jadi 12 bagi 6 dapat 2, 12 bagi 4 dapat 3, 12 bagi 2 dapat 6. 6 kan? 12 bagi 6 dapat 2. Jumlah semua sekali 6, 2, 2, 10. 3 campur 2, 5. Jadi 15. Jadi berapa harta yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan adalah sebanyak dia ada 12 ekor kerbau. Kisahnya dia ada 12 ekor ekor kerbau dan juga 3 buah boot dan juga duit sebanyak 50,000. Macam tu dia punya. Nanti boleh kira sendirilah dia dapat berapa. Jadi jumlah inilah kisah dia punya 12 boleh dibesarkan aul kepada 15. Doktor boleh tak ulang semula yang kekaitan antara saudara seibu sebapa perempuan dengan saudara sebapa perempuan tadi tu?
antara Okey. setengah dengan 1/6 tu. Macam mana tadi saya Okey. jawab? Okey, sekejap ya, saya share semula. Okey. Sekarang sini kita tak bincang dah kan? Kita bincang kat sini kan? Kita bincang kat sini. Okey. Ini sifir dia. Sifir. Sebab kita belajar ilmu faraid, mesti belajar sifir. SIB, saudara seibu sebapa perempuan, kalau seorang dia dapat 1/2. Okey? Jelas. Saudara sebapa, kalau dalam kes ini ada saudara sebapa perempuan. Okey? Saudara sebapa perempuan, dia akan, kalau dia seorang ataupun dia berbilang, dia akan dapat 1/6 dengan syarat saudara seibu sebapa perempuan ini seorang diri je. Oh, okey. Dia mesti seorang diri. Kalau dia ramai orang berbilang, dia tak dapat dah 1/2. Sebab dia akan dapat 2/3. Ya. 2/3 maknanya saudara sebapa Langsung tak terdinding. dapat. Dah tak boleh dapat dah sebab dia dah habiskan bahagian 2/3 ni. Jadi yang perempuan ni balik awal lah. Dapat 2/3. Tapi oleh kerana syarat ni dah memenuhi, sebab dia saudara seibu sebapa perempuan tu dapat separuh, jadi yang saudara sebapa perempuan ni boleh lagi terima 1/6. Dan ada orang tanya, kalau misal kata saudara sebapa perempuan ni ada 5 orang, 5-5 dapat ke? Ya, 5-5 dapat, berkongsilah 1/6 itu. Kalau saudara sebapa lelaki kat situ, berapa macam mana Ustaz? Okey, katakan saudara sebapa sini sebapa lelaki. Sebapa Gantikan lelaki. dengan Perempuan. lelaki sini. Ya, sama ke je? Kalau dia jadi kat sini, maknanya sekarang lelaki ni, semua golongan lelaki yang ada dekat dalam carta waris adalah penerima asabah. Oh, okey. Maknanya kalau misal kata ada baki, baru dia boleh terima lah. Baik. Mungkin minggu depan mana-mana yang baru masuk, kita cerita sikit pasal carta waris. Sebab bila kita tak tengok carta waris, jadi kita mungkin akan keliru sikit kot. Macam tu. Kita akan revise balik carta waris tu. Ya. Okey. Lain-lain ada pertanyaan? Umar Tain kita akan cover nanti ya. Umar Tain. Umar Ratain, ya. 1/3 baki tu kita akan bincang setiap satu, termasuklah dengan perkataan tu, lupa pula nama dia. Mukasamah pun kita akan masuk insya-Allah. Mukasamah kita akan masuk. Dan kita akan masuk juga dalam kematian berlapis. Kematian berlapis kita akan masuk. Sebabnya saya nak semua orang yang hadir pada kuliah ini, dia memang tahu betul maknanya macam mana teknik Ustaz Wadul Halim tu, macam mana dia buat, macam itulah tuan-tuan akan belajar dengan saya. Sama je sebenarnya. Macam tu. Maknanya ilmu yang saya dapat daripada dia, saya turun kepada saya dan saya akan turunkan kepada tuan-tuan semua. Kan tu. Kita ada setengah orang dia kata kematian berlapis, kaedah pengiraan dia adalah pengiraan silang. Jadi kalau misal kata kita dapat teknik dia, insya-Allah kita boleh kira 90 lapis pun boleh kira. So far sekarang ni, sebab setakat ni saya dah pernah kira dah 15 lapis. Saya pernah kira. Jadi bila kita dah tahu teknik, dah tak ada masalah dah. Oh, dia senang je. Lagi-lagi kalau insya-Allah, kalau misalnya saya diizinkan Allah SWT, saya nak ajar tuan-tuan macam mana nak guna Excel. Lagi mudah lagi. Nak guna Excel. Okey, ada pasal apa dia doktor? Saya pernah berlaku ni peristiwa yang berlaku sepasang suami isteri yang baru berkahwin, yang lelaki ni dia anak tunggal. Dia tidak ada adik. Dia berkahwin, dia baru berkahwin dan dia ada ibu bapa.
Saya buat apa? Jadi oleh kerana baru kahwin tidak ada anak. Okey. Tiba dia mati accident. Suami itu mati meninggalkan isteri, ibu dan bapa. Jadi ini yang saya nak adalah kes kalau Umar Tayin lah, kalau tak silap saya ni Ya, betul. benda ni biasa berlaku ni doktor. Pasal Ya. kita walaupun benda ni agak terpencil, tapi biasa berlaku dalam masyarakat kita. Orang lebih-lebih lagi yang baru berkahwin, tidak ada anak dan dia anak tunggal. Dia tidak ada saudara kandung ataupun Ya. apa. Ya. Saya yang ini sebahagian daripada apa ni yang saya akan cover lah. Dan ada satu keadaan nanti saya akan tunjukkan, mungkin apa ni tuan tak perasan keadaan tu. Di mana keadaan tu kita kata dia tak mungkin dapat 1/3 baki, katakan macam tu kan. Tapi sebenarnya dia dapat 1/3 baki. Kita akan tunggulah cerita tu nanti kan. Saya simpan ada supaya tuan sentiasa datang dekat kuliah saya. Macam tu boleh ke? Saya simpan. Okey, masih. Jangan lupa datang ya. Kemah. Kita bagi iklan dulu. Elok. Saya nak tarik, kita pun seronok juga ada benda-benda yang sesuatu yang boleh difikir kita nak belajar kan. Jadi kadang-kadang kadang-kadang benda tu kita ada belajar, tapi kadang kita terlupa. Jadi sesuatu yang baru kemungkinan yang terlupa kita ingat balik. Bagus itu. Macam tadi lah. Macam tadi kes yang di mana saudara seibu sebapa ada 2 perempuan dan 1 lelaki kan. Kita ingat dia dapat kan. Rupanya dia tak dapat kan. Jadi kita kata dia sebagai asabah bila syait tadi kan. Jadi jarang-jarang kita dengar cerita tu kan. Jadi dia dapat, tapi dalam carta waris dia boleh terima, tapi dia dapat kosong. Jadi kosong tu kita kata sebagai asabah bila syait. Macam tu kan. Betul. Menarik perkongsian dengan Tuan Zaidi. Betul. Saya setujulah. Saya lebih suka kalau misalnya kata semua orang bagi satu kes, kita cerita. Kita sembang-sembang kat sini. Kan. Kita berkongsi tu mungkin cerita tu saya tak sampai nak cerita kan. Jadi mungkin kalau cara macam ni kita boleh nampak rupanya dia tak dapat. Macam tu kan. Lain-lain ada? Dah terlebih dah. Pukul 10.49. Pernah sekali tuan, kita habis pukul 11.05, 11.10 lah kita habis. Positif tak? Seronok sangat kita bincang kan. Sebab untuk pengetahuan di mana-mana yang buat hadir, ya, sebenarnya kelas ni memang untuk memang diwujudkan untuk nak jadikan tuan-tuan perempuan da'i sebenarnya, ya. Memang tujuan dia macam tu, untuk kita sebarkan ilmu ni kepada orang lain. Jadi kalau misal kata kelas-kelas yang lain, tahu saya lah daripada Ustaz Wadah Halim katakan dia tu lebih kepada awasan. Kan, macam mana kita kalau misal berlaku kematian apa nak buat macam tu kan. Tapi yang ini ni kita memang fokus betul dalam keadaan macam ni. Bila habis je syllabus yang ini ni, kita akan masuk kepada yang dalam buku tadilah. Yang positif saya akan gunakan teknik buku lah pula. Tu pula itu nak. Yang itu tu kita open. Kita tak buat macam dalam bilik khusus macam ni. Bilik khusus ni hanya orang yang minat dia tuan-tuan ya. Orang yang minat dia. Kalau orang tak minat dia tak datang kat sini. Okey. So siapa Tuan Mizi kata kesimpulannya tiada baki untuk asabah dalam semua kes aun. Betulkah? Bergantung pada keadaan lah. Bergantung pada keadaan. Puan Rosina Mahmud kata berlapis dia kita. Saya tahu Puan nak belajar berkaitan dengan kematian beliau. InsyaAllah Puan boleh terus bersama dengan saya kan. Okey. Jadi itulah kita terima kasih sangatlah dengan Tuan Zahidi ya, boleh kongsi pengalaman pendapat, cerita-cerita kan. Jadi kita boleh jadikan ini sebagai platform kita lah. Maknanya bukanlah saya seorang je cakap, orang lain pun ada juga cakap kan. Jadi mungkin ada perkongsian yang mungkin
kita boleh kongsi yang saya tak cover. Contohlah ya. Jadi takat tu lah kot. Ada lagi apa-apa kita? Ada? Ada dah kat. Jadi tu setakat tu lah dulu kan untuk hari ni. Saya tak post lagi yang video yang minggu lepasnya sebab saya rasa video tu tak lengkap. Jadi saya kongsikan video tu untuk yang ini saya kongsikan dekat dalam apa ni dalam Telegram. Telegram. Apa tu? Puan Rosna kata tak apa maksudnya? Tak ada apa. Apa maksud tak ada? Okey, setakat tu dulu insya-Allah. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayah untuk kita amal dan sampaikan ya. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan satu. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Apa kelas ini ada grup? Ya ada grup. Bagi nombor telefon, senang saya invite dekat sini. Dia ada grup. Bagi nombor telefon. Ya, siapa-siapa yang tak ada lagi tu. Okey. Ni siapa ni? Puan Rashidah. Dr. Zikri pun nak. Okey. Okey, saya salin dulu ya. Siapa ni? Puan Rashidah. 016 ya, 252 5903. Puan Rashidah. Okey. Kemudian Syarifah ya. Syarifah Aziza 011110062312. Okey. Lagi tak? Okey, Tuan Zahidi ya. Zahidi 0123560638. Okey, ada lagi tak? Tu insya-Allah lah ya. Kita jumpa dia minggu depan. Kalau misalnya tak ada perubahan lah. Buat masa ni macam saya ada sesuatu yang ada kerja nak buat kan. Tapi mesti hari Jumaat tuan-tuan ya kena freekan masa untuk saya. Jumaat pukul 9 suku sampai pukul 10.30. Macam tu lah. InsyaAllah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Muhammad Yusuf. Okey. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Terima khair. kasih, Ustaz.